Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pembentangan kali ini kumpulan saya terdiri daripada 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Zarif Muti'i bin Syuaib. Yang kedua Wan Fatin Liana binti Wan Muhammad Nasir. Dan ketiga Ahmad Imran bin Sufyan, di mana kami akan membentangkan bagi tugasan terakhir ini berkenaan tajuk isu murtad. Kami akan merungkaikan satu persatu apakah isu murtad berlaku di Malaysia. Okey, pertama sekali sebelum kita masuk kepada penjelasan lebih terperinci, sukalah saya untuk memberitahu dahulu isi kandungan yang berada pada slide ini. Yang pertamanya kita akan membincangkan tentang muqaddimah, di mana kita akan mengetahui pengenalan terhadap murtad itu sendiri. Yang kedua ialah hukum. Hukum apa yang telah ditetapkan kepada geng murtad ni, kita akan tahu lagi. Yang ketiga ialah isu di Malaysia. Isu apa yang berlaku di Malaysia ni yang berkaitan dengan isu murtad, kita akan rungkaikan satu persatu. Dan yang terakhir ialah impak ataupun kesan. Kesan apa kepada kita sebagai masyarakat di Malaysia ni, terutamanya pada individu. Kita individu sendiri maupun keluarga kita, masyarakat di Malaysia ni. Okey. Pertanyaan pertama saya akan memberitahu dahulu iaitu tentang berkaitan muqaddimah, iaitu definisi murtad ni. Apa itu murtad? Kita tengok dalam slide ini, murtad ni soalannya, murtad ni apa? Okey, kita akan tengok murtad ni ialah sesuatu perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang disebut oleh seseorang Islam yang mukallaf, di mana perbuatan atau perkataan tersebut menyebabkan seseorang tadi keluar dari Islam. Nampak? Murtad ni di mana seorang Muslim yang mana dia mukallaf, iaitu dia sihat akal, sihat tubuh badan apa semua, di mana perbuatan atau perkataan yang dia luahkan atau dia lakukan tersebut akan mengeluarkan dia daripada Islam. Itulah definisi murtad. Manakala jika dilihat dari sudut bahasa, dalam kataan Arab disebut riddah. Riddah ni maksud murtad. Riddah. Allah Ta'ala, maafkan saya. Riddah ni ia bermaksud dari bahasa ialah kembali daripada sesuatu kepada yang lain. Maksudnya dia berubah. Kembali daripada sesuatu kepada perkara lain. Dan menurut syarak pula, kembali daripada agama Islam kepada kekufuran. Daripada agama Islam terus tukar agama pergi ke agama yang lain lah. Kekufuran ni, selain agama Islam ni semua kekufuran kan. Ataupun dengan perkataan yang mempersendakan kedegilan ataupun iktikad. Ni semua berkaitan dengan ni lah, dengan murtad ni. Di mana dalam syarak ni kembalinya daripada Islam tu, dia keluar daripada Islam kepada kekufuran. Seterusnya, ni adalah contoh. Contoh di mana murtad ni berlaku kan. Yang pertamanya, apabila seseorang itu mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sangat bercanggah daripada agama Islam sendiri. Di mana seperti kita tahu, rukun iman yang pertama ialah mempercayai apapun ataupun beriman kepada Allah. Jika ingkar, maka keluarlah daripada Islam. Jika salah satu rukun iman kita tidak patuh ataupun tidak beriman, maka seseorang itu boleh jatuh pada kafirah. Yang kedua ialah menafikan para rasul, membohongi seseorang rasul. Maksudnya dia tidak beriman kepada rasul. Dia tidak menafikan para rasul lah. Dia tidak membenarkan rasul. Dia tak percaya rasul. Ni akan menyebabkan seorang itu jatuh murtad lah.
Yang ketiga ni ialah sujud kepada berhala atau matahari atau menafikan kewajipan solat, di mana yang kita tahu satu-satunya yang berhak kita sujud ataupun kita menyembahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika selainnya kita menyembah atau sujud kepada selain daripada Allah, maka ia menjadi dia jadi inilah kafir lah, senang. Sebab orang kafir je yang tak sujud pada Allah ataupun keluar daripada Islam. Yang ketiga, yang seterusnya, yang terakhir, yang keempat, iaitu berazam untuk menjadi kafir pada hari esok ataupun berbolak-balik untuk menjadi kafir. Ni masalah dia. Zaman sekarang ni, apabila ujian sesuatu berlaku, dia terus berazam untuk, sebab Islam ni agama yang indah lah. Agama di mana semua perbuatan kita ni ada undang-undang. Jadi bagi orang yang tak mampu untuk ikut, dia akan rasa beban lah. Jadi ini akan menyebabkan orang tersebut akan berazam untuk keluar daripada Islam tu sendiri. Dan ini akan menyebabkan seorang itu jatuh pada murtad lah, iaitu keluar dari Islam. Seterusnya, dan seterusnya kita akan tengok kepada hukum riddah. Apakah ketetapan Allah kepada kaum yang murtad ni? Kita akan tengok. Okay, yang pertama, murtad adalah merupakan dosa yang paling besar, dan mengikut jumhur ulama, ia bukan sahaja dibalas dengan hukuman yang pedih di akhirat, akan tetapi boleh dihukum sebagai jenayah mengikut Al-Quran dan Al-Sunnah. Seperti kita tahu, dosa yang keluar daripada Islam ni merupakan dosa yang paling besar dalam Islam lah. Bertukar agama ni mengikut jumhur ulama juga. Bila orang keluar daripada Islam ni, murtad ni, dia bukan saja boleh terima azab di akhirat nanti, tapi dia juga boleh dihukum kat dunia ni. Kita akan tengok dalam hadis, Rasulullah bersabda, hukuman yang sangat jelas Rasulullah bagi ni, iaitu man baddala dinahu faqtuluhu. Maksud dia, barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Nampak betapa beratnya hukuman bagi seseorang itu yang keluar daripada agamanya, iaitu bunuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okay. Seterusnya pula, hukuman ini pernah dilaksanakan secara praktikal di zaman Rasulullah. Rasulullah utuskan Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'az bin Jabal sebagai pemerintah di Yaman. Apabila Mu'az tiba di Yaman, dia diadukan tentang seorang Yahudi yang murtad. Mendengar perkara ini, Mu'az lantas berkata, la ajlisu hatta yaqtula qada'ullah wa rasulihi thalath marrat fa'amara bihi faqatala. Maksud dia, aku tidak akan duduk sehingga dia dibunuh atas hukuman yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Maka lelaki tersebut diperintahkan agar dibunuh. Nampak tak betapa besarnya ataupun betapa tinggi atau nilai hukuman tu jika seorang tu murtad, sehingga kan Rasul kata, Nabi SAW kata, bunuhlah. Okay, kita tengok ke bawah tu info. Hukuman bunuh ke atas murtad ini adalah hukuman yang ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Para sahabat serta pemerintah Islam di zamannya turut mengamalkan perundangan yang sama. Mempertikaikan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul adalah refleksi kepada keimanan kita terhadap Allah dan Rasul ini. Jadi pada zaman sekarang kita tengok hukuman ni tidak dijalankan sebab saya tak tahu atas faktor-faktor penduduk dekat negara ni, mungkin berbilang bangsa, jadi undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan. Jadi kita dapat tahu hukuman di mana seseorang itu murtad adalah berat sekali di dunia, bahkan apatah lagi di akhirat. Dah kat dunia pun berat, apatah lagi di akhirat, lagilah berat. Azab Allah tu adalah yang paling berat. Dan seterusnya saya akan serah kepada saudara Ahmad Imran bagi menerangkan hadis mengenai riddah. Silakan.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jelas ke suara? Ya, jelas, jelas. Okay, tanpa membuang masa, without wasting any time, kita proceed to hadis yang pertama, iaitu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu rajulin muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa salah satu nafarin tariku al-islama mufariqu lil jama'ati wa tasbitu zani wan nafsu bin nafsi. Okey. Okey, artinya tidak halal darah seorang muslim telah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali dari tiga orang ini. Berikut iaitu yang pertama, seorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jemaah, orang yang menikah tapi berzina, dan yang terakhir seorang yang membunuh orang lain. Okey, hadis ini menjelaskan bahawa halal salah satu darah daripada kategori, daripada tiga jenis, daripada tiga golongan. Halal darahnya iaitu orang yang meninggalkan agama atau murtad lah, kata senang murtad. Jadi hadis ni menjadi nas untuk mensabitkan hukuman kepada pelaku riddah, iaitu orang yang murtad yang telah disepakati oleh para ulama. Okey. Terdapat satu kisah seorang wanita yang dikenali sebagai Ummu Rumah yang pernah keluar dari yang pernah keluar dari agama Islam. Maka cerita ni sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya bertaubat. Jika Ummu Rumah ni bertaubat, dia tidak dihukum mati. Namun jika tidak, Ummu Rumah ni harus dijatuhi hukum mati. Jadi di sini kita dapat lihatlah bahawa tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Maksudnya tak kira siapa-siapa pun, kalau dia murtad, dia kena bertaubat. Kalau tak bertaubat tu kita boleh jatuhkan hukuman mati. Begitu para sedikit. Okey, hadis kedua. Okey, Allah panjangnya. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Ikrimah bahawa dia kata an Ali radhiyallahu anhu bizana daqati fahraqahum fabali wa zalika Ibn Abbas faqala law kuntu ana lam uhrikuhum linahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tu'azzibu bi'azabillah wa laqatalhum liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man badala dinahu faqtuluhu. Artinya dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu, lalu Ali membakar mereka. Hal ini terdengar oleh Ibn Abbas sehingga ia berkata, kalau aku tak akan membakar mereka kerana ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, dan aku tetap akan membunuh mereka seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Maksudnya Rasulullah SAW menyuruh untuk samalah seperti hadis pertama tadi, ini hadis kedua. Maksudnya perintah Rasulullah, perintahnya untuk membunuh, menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang murtad. Okay, dan hadis yang ketiga. Okay, daripada Muaz bin Jabal. Potongan hadis ni, fazara Mu'azun Abu Musa fa'iza rajulun Musakun faqala ma hadha faqala Abu Musa Yahudiyun aslam summartad faqala Mu'az al-adribanna ankuhu. Okay, maksudnya suatu hari Mu'az mengunjungi Abu Musa dan beliau tidak mengetahui ada seorang lelaki yang diikat. Mu'az bertanya, siapakah lelaki ini? Abu Musa menjawab, dia seorang Yahudi yang masuk Islam kemudian murtad. Maka Mu'az bin Jabal menjawab, kalau aku sungguh akan kupenggal tengkuknya. Hadis ni sama seperti hadis yang saudara Zarik telah baca tadi. Maksudnya jelaslah bahawa tiga hadis ni telah menegaskan bahawa kalau orang murtad tu dia perlu dihukum mati. Tapi sebelum dihukum mati, dia
perlu disuruh, diperintahkan untuk bertaubat. Sekiranya pelaku murtad tu tak nak taubat kan, tak nak taubat, maka kena jatuhkan hukuman mati ke atasnya. Gitulah barang sedikit hadis-hadis. Okey, sekarang saya serahkan kepada saudari Fatin. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya akan disambung oleh saya berkenaan isu di Malaysia, isu murtad yang pernah berlaku di Malaysia. Seterusnya. Okey, saya mengemukakan satu isu yang dikira agak famous di Malaysia, iaitu kes Lina Joy. Okey, sedikit secara ringkasan berkenaan kes murtad Lina Joy. Nama aslinya ialah Azlina Jailani. Ayahnya bernama Jailani bin Sharif dan ibunya bernama Kaltum binti Omar. Keduanya beragama Islam dan mengamalkan cara hidup sebagai Muslim. Kes Lina Joy ini telah membabitkan Mahkamah Tinggi sehinggalah kepada Mahkamah Persekutuan, iaitu sebuah mahkamah yang berada pada tahap tertinggi dalam sistem perundangan Malaysia. Pada tahun 1997, iaitu pada 8 Januari, Lina Joy telah membuat permohonan untuk menukar namanya daripada Azlina Jailani kepada Lina Lelani. Kerana di dalam sertifikat durations ataupun juga dikenali sebagai akaun sumpah, dia telah menyatakan bahawa dia telah menukar agama daripada agama Islam kepada Kristian dan telah juga berkahwin dengan seorang pasangan hidupnya yang mempunyai agama yang sama dengannya, iaitu agama Kristian. Tetapi Jabatan Pendaftaran Negara telah menolak permintaan dan permohonan daripada Lina Joy. Oleh sebab itu, dia tidak berpuas hati dan membuat satu lagi permohonan kedua pada tahun 1999 untuk menukar namanya daripada Azlina Jailani kepada Lina Joy dengan alasan hanya untuk menukar nama tanpa menyatakan sebab pertukaran kepada agama Kristian. Maksudnya, dia menyatakan bahawa alasan dia hanya untuk menukar nama tanpa menyatakan dia telah menukar agamanya kepada agama Kristian. Oleh sebab itu, permohonannya telah diterima. Namun, apabila dia memperolehi kad pengenalan baharu, status agama Islamnya masih tertera di dalam kad tersebut. Seterusnya. Kemudian, dia sekali lagi telah membuat permohonan untuk menukar status agamanya di dalam kad pengenalannya. Tetapi, Jabatan Pendaftaran Negara telah menolak dan berpendapat bahawa dia perlu menyertakan bukti-bukti kukuh yang dapat menyokong bahawa dia telah menukar agama daripada Islam kepada Kristian. Jabatan Pendaftaran Negara juga menyatakan bahawa segala isu yang berkaitan dengan keluar masuk seseorang, individu daripada agama anutannya adalah bukan di bawah bidang kuasa Jabatan Pendaftaran Negara, tapi ia adalah di bawah kuasa Mahkamah Syariah. Oleh itu, dia perlulah memohon daripada Mahkamah Syariah dan mendapat kelulusan serta perintah secara rasmi daripada mahkamah. Barulah status negara, status Islam, status agamanya di dalam kad pengenalan dapat ditukar. Oleh itu, Lina Joy tidak berpuas hati dengan slide sebelum ni, sorry. Oleh itu, Lina Joy tidak berpuas hati dengan keputusan yang dikeluarkan oleh JPN. Lalu dia telah mengfailkan satu permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Persekutuan terhadap keputusan Jabatan Pendaftaran Negara. Kenapa Lina Joy mengemukakan permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Persekutuan? Kerana bidang kuasa Mahkamah Persekutuan adalah untuk menetapkan sesuatu prinsip-prinsip undang berdasarkan soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh pemohon atau responden atau perayu, iaitu Lina Joy. Oleh itu, isu-isu perundangan yang diajukan oleh peguam-peguam Lina Joy di Mahkamah Persekutuan berkisarkan sama ada Jabatan
pendaftaran negara adalah adakah betul dalam tindakannya menolak permintaan Lina Joy dan meminta untuk mengemukakan bukti dalam perintah dari Mahkamah Syariah. Seterusnya. Setelah mendengar hujahan daripada peguam Lina Joy dan juga daripada wakil daripada Jabatan Pendaftaran Negara, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa tindakan Jabatan Pendaftaran Negara adalah betul dalam meminta Lina Joy untuk mengemukakan bukti perintah daripada Mahkamah Syariah sebagai bukti kukuh untuk menukar status agamanya kepada agama Kristian. Oleh itu, permintaan Lina Joy untuk menukar status agamanya ditolak oleh Mahkamah Persekutuan selagi mana dia tidak memenuhi syarat dengan mengemukakan bukti perintah daripada Mahkamah Syariah. Seterusnya. Okey, yang berikutnya adalah berkenaan impak atau kesan implikasi murtad berdasarkan hukum-hukum Islam. Okey, untuk yang pertama adalah kesan kepada hubungan perkahwinan. Jika suami atau isteri murtad, maka terputuslah hubungan perkahwinan mereka. Apabila isteri atau suami yang murtad itu bertaubat dan kembali semula kepada Islam, mereka haruslah memperbaharui akad nikah dan mas kahwinnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik dari seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Ini ialah kerana orang-orang kafir mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan kepada dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pengajaran daripadanya. Surah Al-Baqarah ayat 221. Maksudnya implikasi daripada murtad adalah status hubungan perkahwinan itu akan terbatal, maksud terputusnya hubungan sesebuah hubungan perkahwinan disebabkan oleh salah seorang daripada pasangan itu murtad, sebagaimana yang dinyatakan dan dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Okey, seterusnya. Yang kedua adalah hak menjadi saksi. Hilangnya hak seseorang individu untuk menjadi saksi apabila ia murtad. Saksi bagi orang Islam adalah orang Islam, tidak boleh kafir, tidak boleh orang kafir musyrik. Sabda Nabi Muhammad SAW, la nikaha illa biwaliyin wala bisyahidi adlin. Maksudnya, tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan juga dua orang saksi. Riwayat At-Tirmizi. Dalam kebanyakan urusan-urusan orang-orang Islam, disyariatkan bahawa orang yang hendak menjadi saksi hendaklah orang Islam itu sendiri yang adil. Orang Islam yang fasik tidak diterima menjadi saksi. Orang kafir tidak boleh menjadi saksi walaupun ia kafir zimmi, kecuali dalam perkara wasiat orang Islam yang hendak meninggal dunia dalam keadaan perjalanan apabila tidak ada orang Islam di sekitarnya. Oleh itu, orang yang murtad tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Seterusnya. Okay, implikasi yang ketiga adalah hak perwalian. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin mursyidun. Maksudnya, tidak sah nikah melainkan orang wali yang mursyid. Riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, maksud mursyid dalam hadis tersebut adalah adil. Hal ini kerana fasik merupakan kekurangan yang merosakkan persaksian dan ia menghalang perwalian dalam perkahwinan. Justeru, tanpa adanya wali mursyid, ia membawa kepada implikasi tidak sahnya sesebuah pernikahan. Bagi wali, orang Islam adalah orang Islam juga. Sebagaimana seperti saksi. Orang kafir tidak boleh menjadi wali kepada orang Islam dalam apa jua bidang sekalipun, sama ada pernikahan, muamalat ataupun apa-apa sahaja bidang. Maka apabila seorang lelaki murtad, maka hilanglah hak perwalian ke atas anak-anak lelakinya yang masih kecil dan juga ke atas anak perempuannya yang ingin berkahwin. Oleh itu, implikasi kepada murtad adalah hilangnya hak perwalian seseorang. Seterusnya. Okay, yang keempat adalah hak terhadap harta.
Dalam mazhab Asy-Syafi'i, pewarisan harta daripada orang bukan Islam kepada waris yang Islam adalah tidak dibenarkan. Daripada Usamah bin Zaid rahimahullah, bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yarithul al-muslimu al-kafira walal kafiru al-muslim. Maksudnya tidak mewarisi seorang muslim daripada seorang kafir dan tidak mewarisi seorang kafir daripada seorang muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun begitu, terdapat juga pandangan yang berbeza daripada kalangan para ulama berkenaan orang Islam mewarisi hak daripada orang kafir. Sebahagian ulama membenarkan manakala sebahagian yang lain tidak membenarkan. Manakala Mufti Malaysia cenderung untuk menyatakan bahawa jika sesebuah harta tersebut dihadiahkan sebagai pemberian atau wasiat, maka dibenarkan mengambil harta pusaka tersebut. Seterusnya. Okey, saya akan menutup tentang pembincangan kita ni. Okey, kesimpulannya isu murtad dalam kalangan umat Islam tidak boleh dipandang ringan. Hal ini kerana murtad merupakan isu besar yang harus ditangani oleh semua pihak. So akidah Islam bukan satu perkara yang besar yang harus ditangani oleh semua pihak dan tidak harus jadi alat kepada umat lain untuk menyamaratakan taraf agama Islam seperti agama ini atas dasar kebebasan beragama. Oleh itu, gejala murtad perlu dibendung lebih awal agar umat Islam tidak mudah dipensonkan oleh musuh Islam. Okey, sukalah saya memetik kata-kata Mufti Perak iaitu Tan Sri Dr. Harusani Zakaria. Beliau menyifatkan isu murtad sebagai virus yang berbahaya dan tidak boleh diletakkan sebagai persoalan peribadi dan kepercayaan konflik sahaja. Hal ini kerana beliau mengatakan begitu kerana isu berkenaan perlu diatasi secara kolektif agar semua pihak tidak terleka lebih-lebih lagi ketika negara kita ni berdepan dengan penularan wabak coronavirus, persekitaran politik, kemasatan ekonomi dan pelbagai lain. Maksudnya isu murtad ni tidak boleh dipandang endah lah, maksudnya tak boleh dipandang ringan. Jadi perlu diambil tindakan agar terjaga akidah kita. Seterusnya. Okey, tidak ada agama yang paling sempurna selain Islam dan tidak ada ajaran dan pegangan yang paling baik dan indah selain daripada Islam. Islam sahajalah agama yang diperakui oleh Allah SWT. Okey, firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ad-dina indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yaghfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Okey, maksudnya sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan telah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka, dan ingatlah, sesiapa yang kufur atau ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungnya hisabnya. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus mempercaya, kita harus berpegang dengan semua ayat Quran. Kita tak boleh kufur walaupun satu huruf. Kita tak boleh menafikan satu huruf dalam Quran tu. Jadi kalau kita kena berpegang ayat ini bahawa Allah agama Islam tu adalah agama yang satu-satunya agama yang diredai oleh Allah SWT. Begitu. Jadi seterusnya, ini adalah rujukan yang diambil oleh kumpulan kami. Okey, lagi. Sekian, terima kasih. Segala kekurangan harap dimaafkan. Baiklah. Ini sedikit sebanyak daripada kami perungkaikan di mana isu yang berkaitan dengan akidah umat Nabi SAW kini, di mana ia sendiri berlaku di Malaysia, iaitu isu murtad yang mana kami telah bincangkan. Yang pertama dari segi definisi, yang kedua dari segi hukum, yang ketiga hadis yang berkaitan, dan keempat contoh yang berlaku di Malaysia ini dan kesan dia kepada kita. Dan diharap
agar pendengar bagi pembentangan ini dapat mengambil iktibar dan sikit sebanyak menginsafkan diri agar tidak sesekali terdetik dalam hati untuk keluar ataupun untuk melakukan perkara yang paling tidak baik, iaitu murtad ini. Oleh itu, sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.